Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada korang yang setia menunggu kisah-kisah seram daripada aku. Kepada yang belum subscribe channel aku, cepat klik button subscribe dan klik button loceng supaya korang menjadi orang yang terawal menonton video terbaru daripada aku. Baiklah, kisah seram pada kali ini berlaku di salah satu universiti awam Malaysia yang terletak di negeri Selangor. Kisah yang diceritakan ini berlaku lebih kurang 5 tahun yang lepas, di mana hampir 20 orang pelajar wanita diserang histeria, dan kisahnya bermula di sini. Kisah seram malam Jumaat. Universiti yang dimaksudkan ini terletak agak jauh daripada bandar, dan dikatakan semasa pembinaan universiti ini banyak kejadian-kejadian aneh yang berlaku. Ada juga yang mengatakan bahawa ada 5 orang pekerja binaan yang meninggal dunia semasa pembinaan universiti ini. Universiti ini dikatakan sering dikaitkan dengan pelbagai gangguan aneh dan kisah-kisah seram yang berlaku di universiti ini. Sama ada ia sahih ataupun tidak, wallahu a'lam. Baiklah, tanpa membuang masa, aku ringkaskan cerita ini. Pada malam kejadian, hampir 20 orang pelajar wanita diserang histeria secara serentak apabila salah seorang daripada mereka terkena gangguan yang sangat menyeramkan. Nurul, seorang pelajar junior di universiti berkenaan. Dia adalah seorang pelajar yang berasal daripada sebuah negeri bandaraya bersejarah Melaka. Apa yang diceritakan di sini, kejadian ini berlaku pada malam sebelum mereka pulang ke kampung cuti semester pertama. Pada malam itu, Nurul berada di dalam bilik seorang diri sambil mengemas barang-barang peribadinya kerana esok pagi dia akan pulang ke kampung halaman. Dalam setiap bilik pelajar-pelajar ini ditempatkan 4 orang untuk satu bilik, dan pada ketika itu hanya tinggal 2 orang sahaja yang belum pulang ke kampung, Nurul dan juga Ayu. Sementara itu, 2 lagi rakannya telah pun pulang ke kampung pada petang hari. Ayu, iaitu rakan sebilik Nurul, pada ketika itu sedang berada di dalam tandas yang sedang membersihkan dirinya. Tandas asrama terletak di hujung bahagian blok asrama, dan pada ketika itu Ayu sedang membersihkan dirinya, dan tiba-tiba Ayu terdengar suara seakan-akan memanggil namanya daripada luar tandas, dan suara itu seakan-akan sama seperti suara Nurul. Apabila Ayu terdengar suara seorang wanita memanggil namanya, Ayu pun menyahut, "Ya, Nurul, Nurul ke tu?" Tapi dia hanya mendiamkan diri. Kemudian dia panggil lagi, "Ayu, Ayu." Ayu pun menyahut lagi, "Ya Nurul, engkau ke tu?" Lepas tu dia diam. Lepas tu dia panggil lagi nama Ayu. Lepas tu Ayu ni macam, engkau ni Nurul, jangan main-main lah, tak kelakar lah." Lepas tu Ayu panggil lagi, Nurul, Nurul ke tu? Nurul ke tu?" Keadaan masa tu senyap, sunyi. Tiada siapa pun di situ. Dan Ayu memikirkan, mungkin dia main-main je ni. Mungkin dia dah masuk bilik dah kot. Lantak kau lah. Selang beberapa minit, apa yang mengejutkan, apa yang digambarkan di sini, pintu tandas yang digunakan oleh Ayu dihempap dengan kuat oleh sesuatu objek yang sangat besar. Ayu pada ketika itu tergamam, terkejut, dan dalam keadaan terketa-keta. Dia tercungak-cungak
Dia tidak tahu apa yang sedang berlaku di luar pintu tandasnya. Ayu cuba memanggil nama Nurul beberapa kali sambil mulutnya terketar-ketar, nafasnya tercungap-cungap dalam ketakutan. Tetapi seperti yang korang jangkakan, tiada siapa pun yang menyahut di luar pintu tandas tersebut. Dan pada ketika itu, Ayu berasa tidak sedap hati dan dia merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Semasa Ayu selesai membersihkan dirinya dan Ayu ingin menarik kain tuala yang disangkut di bahagian atas pintu tandas tersebut, dan apa yang mengejutkan apabila Ayu mengangkatkan tangannya dan matanya ke arah kain tualanya, tiba-tiba apa yang digambarkan di sini, pada saat Ayu memandang ke arah atas, Ayu ternampak sosok tubuh kepala wanita berambut panjang terhurai dengan wajahnya yang sangat-sangat buruk sedang memerhati tepat ke arah Ayu. Ayu pada ketika itu dalam keadaan yang sangat terkejut, dia menjerit sekuat-kuat hati. Dan apabila pelajar-pelajar lain yang masih lagi berada di asrama yang belum pulang ke kampung terdengar suara jeritan yang datangnya daripada tandas asrama tersebut, mereka bergegas ke tandas untuk melihat apa yang terjadi. Dan apa yang digambarkan di sini, apabila mereka sampai di tandas, mereka melihat Ayu dalam keadaan separuh sedar dan sedang bergelak, menangis, menjerit dalam keadaan yang sangat mengerikan. Apa yang digambarkan di sini, Ayu ketika itu sedang bertenggek di atas bahagian singki di dalam tandas tersebut, dalam keadaan sedang menarik rambutnya sambil memerhati ke arah mereka. Dan pada ketika itu, dua orang pelajar wanita turun ke bawah untuk memanggil ustazah untuk melihat apa yang terjadi. Dan selang beberapa minit, ustazah tersebut sampai di hadapan pintu tandas dan melihat apa yang terjadi. Pada ketika itu, ustazah tidak mampu berbuat apa-apa dan ustazah mengarahkan 3 orang pelajar wanita untuk pergi ke blok pelajar lelaki untuk memanggil seorang Ustaz Asri. Apa yang diceritakan di sini, Ustaz Asri adalah salah seorang pengamal perubatan tradisional. Selang beberapa minit, Ustaz Asri pun sampai di tempat kejadian. Dan pada ketika itu, Ustaz Asri seperti sudah tahu apa yang terjadi kepada Ayu. Ustaz Asri mengarahkan beberapa pelajar untuk mengangkat Ayu untuk turun ke bawah, diletakkan di dalam surau asrama wanita. Ketika mereka sedang berada di dalam surau, mereka meletakkan Ayu di tengah-tengah dan mereka mengelilingi Ayu sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan pada ketika itu, Ustaz Asri sedang mencuba untuk mengeluarkan makhluk halus yang ada di dalam tubuh Ayu. Pada ketika itu, keadaan menjadi agak terkawal. Sehinggalah tiba-tiba mereka terdengar suara jeritan daripada atas blok. Apa yang diceritakan di sini, suara jeritan tersebut sangat jelas datang daripada bilik Ayu dan juga Nurul. Dan pada ketika itu, Ustaz mengarahkan 3 orang pelajar wanita untuk pergi ke blok pelajar lelaki
untuk memanggil 2 orang lagi ustaz bersama 10 orang pelajar lelaki. Selang beberapa minit, 2 orang ustaz dan 10 pelajar lelaki beserta 3 orang pelajar wanita tadi sampai di dalam surau pelajar asrama wanita. Dan pada ketika itu, Ustaz Asri sedang berada di dalam bilik Ayu dan juga Nurul. Ustaz Din bergegas naik ke atas bersama 2 orang pelajar lelaki untuk melihat apa yang terjadi di atas. Sementara Ustaz Zul, Ustazah dan pelajar-pelajar yang lain berada di dalam surau untuk memantau keadaan Ayu yang lemah ketika itu. Apabila Ustaz Din dan 2 orang pelajar lelaki sampai di hadapan pintu bilik Ayu dan juga Nurul, mereka terkejut melihat keadaan Nurul ketika itu. Apa yang digambarkan di sini, keadaan Nurul pada ketika itu sedang melekat di atas dinding bilik mereka dengan rambutnya yang terurai, dengan mata yang terbeliak dan mengeluarkan suara yang sangat menyeramkan. Ustaz Asri pada ketika itu sedang membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan mencuba untuk menarik makhluk halus yang ada di dalam tubuh badan Nurul. Dan alhamdulillah, makhluk halus yang ada di dalam tubuh badan Nurul berjaya dikeluarkan dan keadaan Nurul pada ketika itu sangat-sangat lemah. Pada ketika itu, kesemua pelajar-pelajar wanita yang belum pulang ke kampung berada di dalam surau dan tiba-tiba selepas Ustaz Asri berjaya mengeluarkan makhluk halus yang ada di dalam tubuh badan Nurul, mereka dikejutkan dengan suara jeritan bertali arus secara serentak yang datangnya daripada arah surau asrama wanita. Ustaz Asri mengarahkan 2 orang pelajar lelaki memantau Nurul daripada luar bilik, dan Ustaz Asri dan Ustaz Din bergegas untuk turun ke bawah untuk melihat apa yang terjadi. Apabila mereka sampai di hadapan pintu surau, mereka mendapati hampir 20 orang pelajar wanita diserang histeria. Keadaan ketika itu menjadi agak kelang kabut. Ustaz Asri mengarahkan kesemua pelajar-pelajar wanita yang tidak terkena gangguan memegang rakan-rakan mereka yang terkena gangguan histeria dengan kuat sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ustaz Asri, Ustaz Din dan juga Ustaz Zul mencuba sedaya upaya untuk mengeluarkan dan menenangkan pelajar-pelajar yang terkena gangguan histeria. Dan setelah hampir 1,5 jam, kesemua pelajar-pelajar yang terkena gangguan histeria dapat ditenangkan. Keadaan mereka pada ketika itu sangat lemah, dan kesemua pelajar-pelajar wanita yang belum pulang ke kampung halaman diarahkan untuk tidur di masjid universiti yang terletak lebih kurang 300 meter daripada asrama pelajar wanita. Apa yang diceritakan di sini, semasa Nurul berada di dalam bilik seorang diri, Nurul didatangi oleh seorang nenek tua daripada arah belakangnya. Dan apa yang lagi menyeramkan, nenek tua ini datang ke arah Nurul dalam keadaan merangkak di atas siling bilik mereka. Dan apa yang digambarkan di sini, keadaan nenek itu sangat-sangat menyeramkan, dengan lidahnya yang terkeluar memanjang ke arah lantai bilik tersebut. Cuba korang bayangkan,
Nenek tu, apa yang digambarkan di sini, nenek tu berambut putih yang sangat-sangat lebat dan lidahnya yang terjelir dengan wajahnya yang sangat menyeramkan berada di atas siling bilik mereka, dan lidahnya memanjang sampai ke lantai bilik tersebut. Cuba korang bayangkan betapa seramnya pada ketika itu. Kisah seram malam Jumaat. Baiklah, cerita ini diceritakan semula oleh salah seorang pelajar wanita di universiti awam tersebut. Sama ada kisah ini adalah kisah benar ataupun rekaan semata-mata, wallahu alam, anggaplah ia sekadar hiburan. Jangan terlalu taksub dengan cerita-cerita ini. Baiklah, terima kasih kerana menonton sehingga habis. Sekiranya korang ada kisah-kisah seram yang nak dikongsikan, korang boleh direct DM aku dekat Instagram ataupun PM aku dekat Facebook. Akhir sekali, ingat, ia wujud dan ia sentiasa berada di sekeliling kita. Terima kasih kerana menonton. Pastikan anda klik button subscribe dan klik button loceng. Semoga kita berjumpa lagi for the next content. Thank you.